Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawadah binti Muhammad Hilmi, bernombor matrik 831158. Ini adalah video pembentangan dari poster infografik yang telah dihasilkan seperti yang terpapar di skrin. Saya telah memilih Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi sebagai tokoh pendidikan, di mana saya akan menghuraikan perinciannya dalam video ini, insya-Allah. Beliau ialah Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari, di mana gelaran Al-Marbawi bersempena dengan nama kampung asal keluarganya di Lubuk Merbau, daerah Kuala Kangsar, Perak. Manakala Al-Azhari merujuk kepada Universiti Al-Azhar di Mesir, tempat beliau menimba ilmu dalam bidang pengajian Islam. Beliau dilahirkan pada tanggal 28 Zulkaidah tahun 1313 Hijrah bersamaan 12 Mei tahun 1896 di kampung Masfalah, Mekah Al-Mukarramah. Syekh Al-Marbawi dan keluarganya berasal dari Lubuk Merbau yang terletak di daerah Kuala Kangsar, Perak, tetapi bermastautin di Mekah pada awal tahun 1890-an sehingga beliau berumur 10 tahun. Keluarga ini kembali ke kampung halaman mereka pada awal 1990-an. Al-Marbawi adalah dari keturunan yang berpegang teguh dan taat pada agama. Ayah Al-Marbawi iaitu Abdul Rauf bin Ja'far bin Tukmisan merupakan seorang alim dan wara' yang berasal dari Sumatera, Indonesia, manakala ibunya Asma binti Abdul Karim berasal dari Kuala Kangsar, Perak. Al-Marbawi mempunyai perwatakan yang baik, seorang yang peramah, suka tersenyum dan seorang yang ceria. Beliau juga merupakan bapa yang penyayang serta selalu menghabiskan masanya bersama keluarga walaupun ada kalanya beliau disibukkan dengan kerja-kerja penulisan dan percetakannya. Beliau telah wafat pada 13 Oktober 1989 pada jam 8.30 pagi di Hospital Besar Ipoh, Perak ketika berumur 93 tahun dan telah dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam di kampung Lubuk Merbau. Bagi proses pendidikan dan perkembangan ilmu pula, Syekh Al-Marbawi melalui 3 peringkat, iaitu peringkat pengajian di Mekah, pengajian di Tanah Melayu dan pengajian di Mesir. Peringkat pertama iaitu di Mekah, Syekh Al-Marbawi telah didedahkan dengan ilmu menghafaz Al-Quran pada usia awal 4 tahun. Sebelum memasuki sekolah Masfalah di kota Mekah yang berdekatan rumahnya, beliau berjaya menghafaz 10 hingga 16 juzuk Al-Quran pada usia seawal 10 tahun dan menyerlahkan lagi potensi beliau sebagai seorang bakal ulama melalui kekuatan ingatannya itu, selain menghafaz kitab Al-Dam dan matan Al-Ajrumiyah, iaitu matan asas ilmu lahu. Bagi pengajian di Tanah Melayu, beliau dihantar ke Sekolah Melayu Lubuk Merbau selama 4 tahun, iaitu pada usia 11 tahun sehingga 15 tahun, iaitu sehingga beliau lulus darjah 5. Beliau kemudiannya menyambung pengajiannya dalam bidang pendidikan Islam atas faktor minat dan kecenderungannya yang mendalam. Beliau menimba ilmu selama 3 tahun di Pondok Syekh Wan Muhammad Wan Hussein yang terletak di Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak, di mana Syekh Wan Muhammad merupakan mufti Perak ketika itu. Beliau kemudiannya ke Pondok Tuan Hussein Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi di Kedah sebelum berpindah pula selama 4 tahun di Pondok Syekh Ahmad Fatani di Padang Lalang, Bukit Mertajam dalam penjelajahan ilmunya sehingga menamatkan pengajiannya di Pondok Tok Kenali, Kelantan. Setelah menamatkan pengajian, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi bertugas sebagai guru agama di Perak. Bagi pengajian di Mesir pula, pada tahun 1924 Masihi, beliau telah melanjutkan pelajaran Universiti Al-Azhar Mesir dan merupakan antara pelajar terawal yang berjaya mendapat syahadah aliyah daripada universiti tersohor itu. Bagi sumbangan pula, Syekh Al-Marbawi memulakan tradisi penulisan karya sejak di Pondok Tok Kenali sehingga ia menjadi sesuatu yang telah sebati dalam jiwa beliau. Karya-karya yang telah dihasilkannya menjangkaui 13 buah tajuk buku, termasuk beberapa buah yang mencapai sehingga beratus-ratus halaman, di mana kebanyakannya diterbitkan oleh syarikat percetakan yang banyak menerbitkan karya penulisan ulama Al-Azhar, iaitu percetakan Mustafa Al-Babi, Al-Halabi wa Auladuhu dan Darul Fikr. Seperti yang dipaparkan di skrin, antaranya berkaitan dengan kamus, iaitu Kamus Al-Marbawi, ringkasan Kamus Melayu Arab. Bagi bidang tafsir pula, tafsir Quran Al-Marbawi, tafsir surah Yasin bahasa Melayu. Bagi bidang hadis pula, Bahrul Madhi dan kitab Bulughul Maram. Bagi bidang tauhid, fiqh dan tasawuf, Nizamul Hayah dan Asas Islam. Bagi majalah pula, majalah Pengasuh dan Seruan Al-Azhar. Bagi penghargaan yang diterima pula, nama beliau telah melonjak-lonjak naik dan disebut-sebut bukan sahaja di Tanah Melayu, malah turut disebut di Singapura dan selatan Thailand atas kejayaannya menghasilkan Kamus Al-Marbawi dan kitab Bahrul Mazi. Pada 5 Julai 1980, iaitu ketika berusia 86 tahun, Syekh Al-Marbawi dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Persuratan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia yang dikurniakan oleh Chancellor UKM ketika itu, iaitu Tunku Jaafar Ibni Almarhum Tunku Abdul Rahman, di mana beliau dicatatkan sebagai ulama yang sudah menghasilkan 21 buah karya Islam berbagai aspek. Pada tahun 1987, iaitu ketika berusia 95 tahun, beliau ditawarkan sebagai tokoh ma'al hijrah kebangsaan yang pertama berdasarkan sumbangan serta pengetahuan yang tinggi terhadap Islam di Nusantara, khususnya di Malaysia, di mana beliau turut menerima wang tunai, pingat dan sijil yang disampaikan oleh Perdana Menteri ketika itu, iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Pada 19 April 1988 pula, beliau dianugerahkan pingat Ahli Mahkota Perak AMP oleh Sultan Perak, Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni Almarhum Yusuf Izzuddin Shah sempena Hari Keputeraan Baginda. Pada 28 Februari 2004, iaitu 15 tahun selepas kewafatannya,
Kerajaan Perak menganugerahkan tokoh anugerah penulis pentas Perak pada Syekh Al-Marbawi dan telah diwakili oleh anaknya untuk menerima anugerah tersebut daripada Raja Muda Perak iaitu Raja Nazrin Shah. Bagi refleksikan diri terhadap tokoh, Syekh Al-Marbawi merupakan tokoh ilmuwan dalam bidang pendidikan yang telah memberi banyak sumbangan dari segi penulisan dalam pelbagai bidang sehingga menjadi sumber rujukan ramai. Karya-karya yang telah dihasilkan oleh beliau membuktikan bahawa beliau tidak pernah melupakan tanah airnya sendiri walaupun beliau banyak menghabiskan masanya di Mesir, di mana karya-karyanya sering dihantar ke Malaysia untuk diedarkan dan dimanfaatkan oleh anak bangsa. Syekh Al-Marbawi juga menyampaikan mesej kesedaran ke dalam jiwa masyarakat Melayu Islam supaya berubah dan mencintai ilmu pengetahuan serta mendorong masyarakat dalam mencapai kemajuan hidup. Kehebatan dan ketokohan Syekh Idris Al-Marbawi ini telah membuatkan saya sedar bahawa setiap ilmu yang dipelajari adalah milik masyarakat, di mana ianya perlu diedarkan dan disebarkan untuk manfaat bersama. Sumbangan-sumbangan beliau yang pelbagai juga telah menginspirasikan saya bahawa perjalanan untuk menjadi seseorang yang hebat adalah dengan mengembara dan menjelajahi sebanyak-banyaknya tempat ilmu dan mencari sebanyak-banyaknya guru yang alim dalam bidang masing-masing. Kesimpulannya, untuk menjadi tokoh yang hebat seperti ini, saya perlu meneruskan lagi perjalanan dan pencarian dalam bidang ilmu sehingga akhir hayat seperti tokoh ini yang masih memberikan sumbangan dalam karyanya meskipun umurnya telah lanjut dan sehingga tarikh kewafatannya.